Okey, Assalamualaikum. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan Solvi Hero dan saya Sifu Viral. Okey, terima kasih kerana luangkan masa walaupun malam minggu lah. Tapi sebelum saya memulakan sesi sharing saya pada malam ni dalam grup support Solvi Hero, dalam grup Solvi Hero dan juga page Solvi Hero, izinkan saya untuk semak dulu suara saya sama ada jelas atau tidak ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Alhamdulillah suara kedengaran. Alright. So apa khabar tuan-tuan dan puan semua yang berada dalam grup Solvi Private Exclusive Group dan juga di Facebook page Solvi. Alright. Sihat ke? Macam mana kan? Sekarang ni musim hujan. Kalau driving tu berhati-hati di jalan raya. So, Waalaikumsalam. Alright. Okay. Tuan Fadli jelas. Thank you. Alright. So, apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan yang bersama dengan saya malam ni adalah suatu knowledge yang sangat penting untuk tuan-puan tahulah jika nak melaksanakan zero cost marketing di dalam platform social media Facebook dan juga jika tuan-puan dah memiliki software FBoom. Di mana malam ni saya akan kongsikan serba sedikit dalam masa yang singkat, dalam masa sejam insya-Allah, beberapa perkara yang sangat berat yang tuan-puan perlu faham dan perlu lakukan sebelum untuk tuan-puan tahu bagaimana untuk memaksimumkan volume posting ke dalam Facebook. Okey, tak kisahlah anda nak posting iklan ke konten terbaik adalah posting konten yang menarik untuk orang engage dengan kita, kenal kita dan suka kepada kita lah. Okay, so konten marketing adalah the best. Okay, kalaulah tuan-puan tak tahu nak buat content marketing, never mind, start dulu dengan posting menjual, posting iklan, alright. Tetapi kena ada teknik dan gayanya, di mana ramai orang mengeluh, okay, selalu dilimitkan ataupun di-block daripada buat posting. Okay, contohnya dalam Facebook group lah. Okay, ada account Facebook walaupun baru 20 kali buat posting, sama ada menggunakan tangan, tetapi sudah dilimit. Tak boleh dah nak post. Kena tunggu 24 jam baru boleh post. Okay, ada juga yang tak boleh nak memaksimumkan button share. Okay, baru share sikit pun dah kena block, dah kena limit. Alright, so topik malam ni saya nak menjurus ke arah apa sebenarnya menyebabkan sesetengah akaun Facebook ni tidak dibenarkan untuk buat aktiviti posting ke dalam sesetengah tempat lah dalam Facebook group. Okay, nanti saya akan share screen dan kongsikan kepada tuan-puan. Alright, so apa yang penting malam ni adalah kalau anda pengguna software FBoom, ini adalah ilmu dan knowledge yang penting untuk anda supaya apa yang saya nak share adalah kita kena buat apa yang Facebook suka lah. Okay, apa yang Facebook benarkan. Right, sebab kita menumpang platform dia dan kita tak boleh buat apa yang Facebook tak benarkan. Okay, so kalau kita faham yang kalaulah situasi tuan-puan sekarang sama macam saya dulu, di mana belum ada bajet yang konsisten dan tinggi untuk buat iklan berbayar Facebook ad, alright. Tetapi dalam masa sama, tuan-puan nak juga buat marketing supaya adalah juga orang nampak kewujudan dan nampak tentang manfaat bisnes atau produk tuan-puan. So kita mula dulu, langkah pertama kita, baby step kita adalah dengan memanfaatkan ke semua platform placement tempat-tempat yang ada dalam Facebook ni. Alright, sebelum kita pergi ke next level iaitu iklan berbayar lah. Okay, tapi ada cara dia. Okay, bukan sekadar buat hentam promo lah. Bukan sekadar pergi post dan akhirnya itulah salah satu benda yang Facebook tak suka, yang dipanggil sebagai spamming. Alright, apa sahaja di dunia ni tuan-puan, kita perlu guna dengan knowledge, kita perlu pandai manfaatkan peluang. Alright, apa sahaja benda-benda dekat dunia ni lah sebenarnya. Okay, so it's not about bukanlah sebab platform tu tak bagus, sistem tak bagus, tapi kita tak tahu menggunakannya dengan cara yang betul. Alright, okay, so itu tujuan saya kenapa saya nak share ilmu, perkongsian malam ni bersama dengan tuan-puan, kerana benda ni sangat penting. Katakanlah tuan-puan belum ada
certain budget untuk buat iklan berbayar. So tuan puan start dulu dengan memaksimumkan peluang yang ada. Contoh tuan puan pergi post, okay, dekat tempat yang boleh dibenarkan untuk post lah. Okay, so saya akan cerita mula dengan share screen dulu. Kita tak nak buang masa sebab kita pun bermula pukul 10 malam. InsyaAllah saya akan tamatkan sesi ni pada 11 malam. Alright, izinkan saya untuk share screen dulu. Okay. Alright. Okay, got it. Alright, so sebelum saya bermula, saya jemputlah yang berada pada saya malam ni. Kalau nak menyaksikan live ni secara dengan lebih jelas, boleh rotate, boleh tukarkan view kepada melintang horizontal. Alright, so let's say tuan puan nak buat marketing, kita ada banyak platform social media dan salah satu platform yang famous dari dulu sampai sekarang still kuasai dunia pemasaran online, king of social media adalah Facebook. Alright. So dalam Facebook ni kita kena faham, di sini terdapat beberapa tempat di mana tempat ni ramai orang lah. Okey, yang paling dahsyat, yang paling hebat dalam Facebook adalah laman laman utama lah, wall ataupun news feed. Okey, yang kita buka Facebook terus nampak ni adalah news feed. Okey, dan sebenarnya untuk masuk sini, kita nak post iklan kita nak keluarkan sini, kita boleh buat iklan berbayar lah, sponsored. Okey, tak ada masalah. Jika tuan puan ada bajet yang konsisten, hari-hari kena jalankan, tak ada masalah. Okay, tapi let's say lah tuan puan sebenarnya belum sampai tahap itu, tuan puan nak ada duit. Okay, tuan puan nak kumpul dulu duit untuk buat marketing ke next game plan. Kita boleh manfaatkan beberapa tempat yang ada dalam Facebook ni yang diwujudkan oleh sistem Facebook, iaitu contoh kita boleh manfaatkan satu menu dipanggil groups. Alright. Okay, kita boleh manfaatkan. Okay, dalam Facebook group ni sebenarnya banyak grup-grup yang telah dicipta di Malaysia lah. Alright. Kita banyaklah contoh grup Facebook Free Ads. Okay, so ini grup percuma. Okay, dalam ni ada 244,000 orang dah join. Dan dalam ni sebenarnya kita bolehlah letak posting kita. Okay. Cuma kalau boleh, kalau saya lebih kepada post kepada content, okay, kepada ke arah sharing lah. Sebab kalau kita direct post iklan menjual, orang rasa bosan lah dalam grup ni. Alright, okay, so terlampau banyak grup-grup yang ada yang percuma dalam ni, so kita boleh post dalam ni. Okay, itu satu. Kedua, kita boleh post ke dalam macam contoh marketplace. Alright, marketplace kita boleh letak. Okay. Apa lagi kita boleh buat? Okay, sebenarnya dua ini pun dah cukup besar tempat dia. Okay, contoh orang berniaga kereta, orang berniaga construction rumah, jual rumah pun boleh letak dalam ni. Verifier ke Honda ke, jual rumah pun boleh. Ini adalah dua tempat yang disediakan oleh Facebook sebenarnya. Okay, tapi kita kena pandai gunakan lah. Jangan buat apa yang Facebook tak suka. Itu yang menyebabkan tuan-puan mudah kena limit, kena block. Okay, kalau tak pakai software FBoom pun, tuan-puan dah kena block. So itulah penyebab utama. Lepas tuan-puan dah ada software FBoom, memang boleh kena block juga. Alright, so itu antara beberapa sharing saya. So saya nak masuk kepada sharing saya yang pertama. Okay, apa tips untuk tuan-puan kurangkan kurangkan risiko daripada kena block ataupun kena ban daripada buat posting, terutamanya dalam menu Facebook group ni. Okay, terutamanya dalam Facebook group. Alright. Contoh Facebook group penduduk geng bisnes Kelantan. Okay. Contoh. Alright. Kita nak post dalam ni supaya adalah orang nampak, dan posting dalam ni sebenarnya percuma sahaja jika pemilik grup ini membenarkan anda untuk buat posting. Alright. Supaya ada orang dalam ni boleh nampak sebenarnya. Okay, nanti saya akan cerita macam mana orang boleh nampak, tuan-puan. Alright, dan kita akan buka sesi Q&A lah di hujung sesi. Okay, so nombor satu, tips dia adalah, alright, saya padam dulu, color hitam, saya kurang berminat. Okay. Okay, nombor satu, tipsnya adalah, aktifkan
Oops, sorry. Okay. Okay, nombor 1 adalah aktifkan akaun Facebook anda. Okay, kalau tulisan tak clear tu maaflah. Aktifkan akaun Facebook anda. Akaun-akaun Facebook yang anda nak pergi buat posting, okay, ke dalam grup-grup. Contoh, akaun Facebook saya adalah apa? Fakri Sifusyah. Okay, contoh. Akaun ni akaun proxy saya, akaun personal saya yang lain. So, kalau anda nak guna akaun Facebook ni untuk beriklan dalam grup marketplace, perkara pertama adalah anda kena pastikan anda punya profil ni adalah manusia. Okey, jangan letak gambar pokok, kucing dan kereta dan sebagainya. Ini perkara paling basic sebab kalau anda letak gambar kereta, anda post iklan. Kalau orang tengok iklan pun, orang tengok kereta yang post iklan. Satu. Kemudian Facebook bila check pun macam anda tak real. Akaun anda macam fake. Alright? So pastikan anda punya akaun ni sentiasa aktif hari-hari. Aktif dari segi apa? Aktif dari segi buat posting dalam post wall, okay? Kalau boleh buat posting, letaklah gambar, okay? Masukkan gambar dan post apa-apa, right? Postlah yang menunjukkan kehidupan anda. Anda pergi makan ke, kan? Post dekat sini, pergi makan, pergi travel, pergi melancur, pergi tepi pantai. Okay, post, jangan tak post. Itu satu. Okay, make sure profile ni nampak real. Customer pun kena tahu yang anda ni real. Alright, Facebook pun nak. Alright, kedua adalah anda kena bersosial lah. Okay, akaun yang anda nak gunakan untuk buat posting tu kena bersosial lah. Contoh anda nampak status pada kawan. Okay, pergilah like, pergilah komen. Okay, komen lah sikit. Jangan bila ada second account, third account, let's say anda gunakan akaun ni, login terus pergi post iklan. Asal boleh buka akaun, terus pergi group post iklan. Pergi marketplace post iklan. Okay, kalau boleh akaun personal anda, nampak status kawan, buatlah aktiviti bersosial. Okay. Macam ni kan. Kawan saya Fakrul, dia kata dia akan ada bisnes baru. Komen lah. Okay, wow, tahniah. Berjaya. Okay, nampak? It's simple as that. Hari-hari you kena buat. Bukanlah mengambil masa 24 jam. Buat sikit-sikit. Janji ada aktiviti. Okay, supaya akaun anda tidak diburuk sangka oleh sistem yang akaun anda ni macam spammer account. Fake account yang berbahaya, yang mengganggu environment sistem Facebook. Alright? Kalau boleh anda live dalam akaun personal anda, lagi baguslah kalau boleh live. Kalau live tak berani nak live tunjuk muka, live lah tunjuk laut. Pergi makan, live tunjuk makanan. As long as bila you live, Facebook sistem akan detect you are real lah. Sebab by logically, account scammers takkan dia nak live, betul tak? Alright, so itu tip pertama saya, which is very simple, very senang. Inilah punca juga ramai akaun Facebook orang bila buat aktiviti posting cepat kena block dan cepat kena ban. Sebab level kepercayaan sistem kepada akaun anda sangat low. Okay, nak kuat macam ni, sebelum anda buat posting ke dalam Facebook group, guna tangan ke, guna album ke, whatsoever lah. Alright, so you kena make sure you jaga akaun personal tu, akaun yang nak pergi post tu, ataupun akaun Facebook yang nak pergi share posting Facebook page anda. Okay, kalau boleh live, tak tunjuk muka tak apa, tunjuk keadaan sekeliling. Sebab setengah orang dia tak berani lah nak tunjuk muka, nak cakap. Kalau boleh tunjuk muka lagi bagus lah. Okay, hai, hari ni saya pergi makan kat sini, sedap tak? Nanti kita tengok lah. Macam tu, jadilah. So as long as sistem Facebook dapat signal, dapat capture yang anda ni the real person lah. Okay, barulah dia kurang kacau. Okay, it's logic lah. Kalau saya pemilik owner sistem pun, saya tengok account ni macam suspicious lah, mencurigakan. So apa yang you akan kena adalah, ramai orang kena, you akan di lock account. Account anda telah dikunci, dia minta apa? Dia minta anda punya gambar IC ataupun lesen ataupun dokumen, surat beranak. Sebab dia nak semak anda adakah anda ni real. Alright, sebab tu anda kena. So kalau sebab anda tak jaga akaun, anda hanya gunakan akaun yang ada ni hanya untuk buat aktiviti posting tanpa jaga akaun tu, tanpa buatkan ia macam manusia yang betul.
Okay, ini punca utamalah nombor 1. Alright. Okay. Nombor 2, kita kembali kepada skrin saya. Okay, nombor 2. Nombor 1, aktifkan akaun. Nombor 2, anda buatlah Facebook Live kalau boleh. Okay, Facebook Live kalau boleh buat. Kalau tak boleh, tunjukkan sahaja. Anda pergi mana-mana, buatlah live. Tunjuk gambar makanan, tunjuk gambar laut. Okay. Okay, buat Facebook Live untuk meningkatkan trust. Trust apa? Bukan trust manusia, trust system. Trust security Facebook. Trust system security Facebook. So kalau anda live, so Facebook lebih percaya akaun anda. Saya memang akan buat live. Kalau saya buat akaun baru, sama ada untuk buat posting ke grup, ke marketplace ataupun nak run Facebook ad guna akaun baru, saya akan buat live. Alright. Okay, nombor 2, tips saya pada malam ni adalah, okay, nombor 2, cara kurangkan risiko kena block dan ban oleh Facebook adalah ikut polisi FB. Ikut polisi Facebook. Alright. Yang ni memang penting. Okay. Kadang-kadang kenapa anda kena block dan anda tak boleh salahkan sistem Apple, sebenarnya anda tak ikut polisi Facebook. Okay, di mana kita boleh cari polisi-polisi dia dalam ni, tapi dalam bahasa yang kurang faham lah. Okay. Alright, kita pergi cari ni. Advertising kat bawah ni. Sekejap, internet saya agak loading malam ni. Okay, saya cuba cari. Selalunya saya akan type terus Facebook policies. Okay, ini dia punya link. Okay, dia tengah buka. Okay, internet saya agak slow sikit. facebook.com/policy/ads. So nanti dalam ni akan ada. Yes. Okay, inilah link dia. Anda kena faham sebenarnya apa benda yang tidak dibenarkan oleh Facebook, dan sebenarnya ramai orang tak ambil kisah, tak ambil pot. Dan ilmu ni yang orang paling malas. Okay, sebab setiap social media dia ada syarat, dia ada undang-undang, tuan-puan. Okay. Benda ni yang paling malas lah sebenarnya. Alright. Okay, nanti ada rekod ke? Yang ni ada di dalam Facebook page Solvi Hero. Okay, kita live dalam ni, dalam Facebook page Solvi Hero, dan memang akan ada lah. Okay, so bila kita tak tahu apa benda yang tidak dibenarkan oleh Facebook dan kita buat, of course mudahlah kena ban, kena block. Alright. Okay, so apa contoh yang anda tak dibenarkan buat? Dia ada 2, prohibited, dilarang, dengan ditegas. Prohibited content dan restricted content. Okay, so apa benda yang tidak dibenarkan? Okay, so dalam English ataupun dalam Malay, so ramai orang tak faham. Okay, nombor 1 adalah contoh tobacco, vape, tobacco, rokok dan sebagainya tak boleh. Senjata, okay, senjata tak boleh. Adult product, okay, barang-barang ubat-ubat dewasa. Okay, dia kata kena target 18 tahun ke atas and must not focus on sexual pleasure. Okay, maksud dia ubat untuk naikkan, orang kata apa, tahan lama. Itu tak boleh lah. Kalau untuk kesihatan tu boleh lagi, tapi ada syarat-syarat dia lagi. Okay, personal attribute. Alright, macam contoh personal attribute ni, saya bagi contoh yang roughly, iaitu anda buat iklan. Bila dalam iklan anda sebut, adakah anda seorang yang hitam gemuk nak cantik? So anda telah point perkataan hitam gemuk.
ataupun anda point agama, adakah anda orang Islam yang okey, dia tak bagi. Okey, dia tak bagi tentang bangsa, agama, umur, sexual orientation, okey, disability iaitu physical or mental health. Nampak? So make sure iklan anda tak sebut-sebut benda ni. Kadang-kadang copywriting pun telah menyalahi polisi Facebook. Controversial content pun tak bagi. Okey, dan banyak lagi lah sebenarnya. Okey, MLM, okey, multi-level marketing, payday loans, okey, yang ni adalah pinjaman-pinjaman berlesen, memang tak dibenarkan oleh Facebook sebenarnya, kecuali dari institusi yang disahkan legal macam bank directly. Alright, so jangan risau bab ni. Kalau anda ada software F-Boom, sebenarnya kita dah buat satu tempat untuk belajar apa contoh-contoh iklan yang melanggar polisi Facebook dan membuatkan anda kena block, kena ban cepat. Walaupun baru je buat posting berapa kali sebab iklan anda yang bermasalah. So, untuk yang join, yang dah ada software F-Boom, anda akan dijemput masuk dalam private group eksklusif ni. So, dalam bahagian guide ni, okay, dalam bahagian guide ni, ini adalah untuk group pengguna software lah. So, kalau anda nak join group ni, anda kena ada salah satu software, kena ada software F-Boom daripada Solvy lah. Anda boleh join kat sini. So, saya ada letakkan di bahagian guides. Guide nombor berapa? 10. Okay. Guide 10 ada knowledge policy Facebook. So dalam ni ada link Telegram yang ini. Himpunan iklan bermasalah di grup Facebook yang telah dibuat oleh rakan saya iaitu seorang admin group. Okay. Dalam ni dia buat contoh antara beberapa iklan bila dipost dalam grup Facebook di reject, di delete. Okay, yang famous adalah sebelum dan selepas. Okay, jom kita study sama-sama. Ini dalam bahasa Melayu mungkin lebih anda faham. So, gambar sebelum dan selepas tidak dibenarkan. Haiwan tak dibenarkan. Perihalan dan foto tidak sepadan. Maksud dia copywriting dan gambar you tidak tally. Okay. Bukan item sebenar. Okay, gambar sebelum selepas. Alright. Okay, yang ni pun akan di-reject sebab ada sebelum selepas. So bila orang ni, bila account ni buat posting iklan macam ni dalam Facebook group, admin group tersebut akan dapat notifikasi tau. Kita akan tengok macam ni. Ini antara contoh seorang admin Facebook group bila mana ada orang post posting yang melanggar polisi. Sebenarnya siapa yang remove iklan adalah sistem Facebook. Saya sebagai admin group pun akan dapat macam ni, dan kalau banyak kali sangat sebagai seorang admin Facebook group kita akan diberi amaran. So apa yang admin Facebook group akan buat adalah block anda daripada posting ke dalam group dia. Okay, walaupun anda bayar ID. Alright, so anda bukan admin group, so anda tak pernah nampak benda ni. Nampak kadang-kadang orang tu kata saya post banyak kali dah dalam Facebook group, Facebook Marketplace, guna F-Boom. Kenapa tak ada result? Rupanya iklan dia melanggar. Dia post, Facebook delete. Bila dia post, Facebook delete. Bila dia post, Facebook delete. Okay? Alright. So siapa yang nak tahu lebih lanjut, dalam ni banyak gila contoh-contoh iklan-iklan yang memang melanggar. Anda kena faham knowledge ni. Kalau tidak, anda buat kerja sia-sia. Sebab setiap kali kita post, dia delete. Lepas tu dia block iklan kita. Dia block account kita. Alright. So siapa yang ada software F-Boom, memang ada satu manfaat besar lah, di mana dekat dalam group eksklusif group ni, dalam menu guides ada tutorial tambahan knowledge policy Facebook. So kami daripada Solvy bukan sekadar memberi alat, okay, F-Boom, okay, tapi sekali dengan knowledge. Tapi kalau anda sebagai user, take this opportunity, ambil peluang ni lah. Okay, alright. Okay, so saya tunjuk sikit tentang antara beberapa contoh iklan-iklan bermasalah. Nanti kita akan Q&A. Okay, Vita C baru-baru ni pun tak boleh. Vitamin C pun tak boleh. Okay, physical harm, nampak? Sebab ada orang jual vitamin C untuk COVID tu, memang Facebook tak boleh. Vitamin tak boleh. Nampak? Ini seorang admin group punya notification.
Okay. Dan kalau terlampau banyak, kenapa admin group akan bising? Kerana mereka ada potensi group dia tu boleh di-delete oleh Facebook. Kalau ramai sangat melanggar polisi, Facebook bagi warning, last kali group itu ia akan hilang. So itu yang masalah lah. Okay. Alright, kita scroll lagi. Saya cuba cari contoh. Kepada anda. Okay, iklan ni tak boleh disebabkan dia nampak lelaki Cina. Satu, sebab dia mention kaum. Kedua adalah menakutkan. Gambar menakutkan tak boleh. Alright. Okay, yang ini gambar menakutkan, nampak? Sebelum selepas pula patut letak gambar menakutkan. Gambar menjengkelkan tak boleh. Alright. Sebelum selepas. Sebenarnya produk kosmetik lah. Okay. And then dia pula letak copywriting. Betul ke scam ni? Facebook detect perkataan scam. Lagilah kena. Okay. Ini pun salah satu ayat yang tak boleh kita guna lah. Okay. Guna perkataan scam pula. Okay. Dan sebelum selepas. Alright. Before after. Sebenarnya banyak before after lah. Sebab banyak orang berniaga produk kesihatan kan. Okay. Saya cuba cari lagi. Pembiayaan peribadi. Macam contoh kredit macam ni. Ramai. Okay. Kredit community ni. Okay. Walaupun soal ni adalah mungkin company ni adalah legal dalam Malaysia. Sebab kredit pinjaman berlesen ni sebenarnya kalau ikut government dia ada yang berdaftar. So ada di legal dalam Malaysia. Tapi dalam Facebook dia tak benarkan. Okay, faham alright. Bukan saya kata tak legal dalam Malaysia. Dan bukan saya nak minta tuan-puan pergi pinjaman wang berlesen untuk apply. Tapi mereka memang berdaftar dengan government. Alright. Tapi dalam Facebook mereka tak dibenarkan. Sebab hanya institusi kewangan yang legal. Bank-bank macam tu saja yang dibenarkan. Alright. Okay. Okay, kita cari lagi. Ini pinjaman. Ini yang berlaku kepada anda. You akan dapat notifikasi macam ni lah. Okay. Ada juga yang sharing the same content and high rate. Sebenarnya ini pun salah satu lagi. Anda copy paste, kemudian anda buat dengan tempoh yang sangat dahsyat. Tapi software album dia ada pelbagaikan copywriting dan dia akan post ikut masa yang random. Okay. Okay, kenapa saya buka ini untuk anda? Sebab kesian juga admin group Facebook. Alright, memang mereka bukan tak nak benarkan anda post benda-benda yang melanggar polisi Facebook, tapi Facebook akan ganggu. Okay, dan dia terpaksa buat apa? Inilah tugas admin group Facebook. Kalau akaun personal Zuzu ni buat banyak benda melanggar syarat, so admin group akan block. Nampak? Dia terpaksa buat. Kalau tidak, dia kena amaran oleh Facebook, so akaun group dia akan bye-bye. Perkataan COVID-19 jangan sebut. Okay. Okay, saya cuba cari lagi. Okay, alright. Ini masalah dia adalah menggunakan nama trademark public mutual berhad. Nama TM. Okay, nama ni nama trademark public bank. Public mutual berhad ni nama trademark. So kalau nak pakai kena ada direct from kena ada macam keizinan daripada company. Okay. So itu dia punya isu kat sini. So that's why boleh approve tak boleh approve. Okay. Kadang-kadang ini memang pun tidak boleh oleh Facebook, tuan-puan. Minta maaf saya cakap
benda copyright memang tak dibenarkan oleh Facebook. Contoh you barang kopi ori, Adidas, Nike, Gucci, Chanel, alright. Benda-benda kopi ori, okay, memang dia tak benarkan. So dia akan hantar notis. Kenapa tak dibenarkan? Kita fahamlah benda tu copyright. Alright. Kalau nak buat juga, anda perlu standby banyak account lah. Okay. Ini antara satu lagi informasi kepada untuk tuan-puan. Okay. Alright, dan banyak dalam ni. Okay. Banyak lagi dalam ni yang saya kalau nak tunjuk semua tu memang 2 jam lah. Okay, alright. So kita tengok komen sekejap. Saya dah banyak tinggalkan komen. Okay. Kalau post link pages boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Letak link. Dan cuma jaga Facebook page anda lah. Facebook page punya posting pun kena ikut polisi juga. Kalau tak ikut polisi, dia akan buang Facebook page. Okay, ada orang yang hilang Facebook page. Banyak ilmu Yes, banyak sebenarnya. Kalau sebagai seorang pengguna software AppBoom, pergi explore dalam group support tu, menu guides tu memang banyak dalam tu. Tapi itulah, ada yang tak explore dan nak buat macam mana kan. Saya pun ada hantar email juga sebenarnya ni untuk suruh tengok guides, alright. Sebab kita usahawan, so kita usahalah, insyaAllah ada dalam guide ni. Okay, itu nombor 2. Alright, saya kembali kepada diri saya. Okay. Okay, next saya nak kongsikan lagi kenapa anda mudah kena block oleh Facebook. Okay, sebab anda melanggar polisi, memang you tak ada software ke, you guna tangan pun kena juga. Nombor 1 adalah akaun anda nampak fake. Okay. Okay, nombor 3, kenapa adalah anda selalu apa? Copy dan paste banyak kali dan kerap. Okay, lepas tu ayat iklan semua sama. So dia contohlah anda punya produk jual kek, dia tak melanggar polisi Facebook. Tapi disebabkan 2 ni, anda boleh dianggap sebagai spamming lah. Okay, alright. Spamming tidak dibenarkan dalam Facebook sebab dia nak jaga environment. Dia nak jaga, dia macam tak nak semak lah Facebook ni. Okay, kalau semua spamming. So AppBoom ni sebenarnya bukan spamming. Ianya adalah untuk anda buat aktiviti untuk mengautomasikan benda yang anda boleh buat manual. Okay, so kalau anda nak post manual tanpa ada masalah, nombor 1, bila anda nak post, okay, dalam Facebook group, anda kena typing sebenarnya. Contoh saya buka Facebook group. Okay, alright. Kemudian kita nak post iklan kita kan. Kalau boleh buatlah content marketing. Share. Kemudian barulah selit jualan. Jangan post iklan direct. Tak guna. Contoh anda nak post iklan. Selalu anda apa buat? Ctrl V. Anda copy paste je kan. Sepatutnya anda kena type. Masuk gambar post. Barulah tak nampak spamming. Okay. Sebab tu AppBoom dia typing. Alright. Kedua adalah anda tak bolehlah dalam masa seminit post. Ataupun anda buka anda punya Facebook page ataupun Facebook personal, anda pergi share within 1 minute tu sampai berbelas kali. Itu memang tidak dibenarkan sebab setiap posting page kita memang akan ada butang share, betul tak? Okay, saya buka dulu Facebook page. Contoh Facebook page. Okay. So, tugas AppBoom daripada Solvy ni mengautomasikan anda punya aktiviti supaya anda tak dilihat sebagai spammer. So make sure content anda menarik lah dan content tak langgar polisi lah. Iklan atau posting anda memang bagus untuk grup-grup tu. Okay, untuk platform Facebook. Bukanlah pergi spam. Okay, sebab nanti saya akan cerita. Contoh, okay, posting ni memang kita boleh share. Kita boleh share ke grup. Okay. Tak ada masalah. Tapi nak tekan button share ni, dia tak boleh kerap dalam masa 1 minit. So anda kena buat macam ni. Dulu saya manual kan. Saya buat apa? Nak butang share ni. Setiap 5 minit, 10 minit baru saya tekan sekali. Lepas tu saya buat kerja lain dulu. Lepas tu dalam minit ke 20 saya tekan lagi. Lepas tu minit ke 40 saya tekan lagi. So saya ada gap. Saya terpaksa buat gap.
Tapi benda tu lah sukar untuk kita, takkan kita nak tunggu je buat kerja tu, tak boleh buat kerja lain. So that's why F-Boom kita set masa untuk dia supaya dia buat by berkala, by random. Tapi ada yang kata bila dia set, contoh dia set dalam F-Boom ni, kita ada fungsi time setting ni kan, dia dah buat dah sampai antara 150 saat sampailah 300 saat, 350. So means every sekejap 60, 10 minit, 600, every 5 minit barulah ada satu di-share. Dan software akan rehat 10 minit selepas 10 kali post. Dia dah buat cantik dah. Okay, dia kata saya dah buat ikut time interval ni supaya tak nampak spamming. Tapi saya kena block. Kenapa? Kerana iklan dia melanggar polisi. Tak guna juga. Okay, alright. Alright, kerana akaun Facebook dia, Facebook mencurigakan. So kena juga. Alright, so ianya kena selari. Okay, poin-poin saya ni kena selari. Akaun kena aktif, jangan kena ikut polisi, jangan nampak spamming, kena selari. Salah satu langgar, memang risiko untuk ban block tu tinggi lah. Alright, okay. So kalau anda buat manual tak ada masalah, cuma pastikan anda jangan share dengan gila-gila lah. Dalam 5 minit tu pap tekan. Okay, kalau boleh berkala. Tapi anda terpaksa menghadap lah. Kenapa? Kerana kalau anda belum ada bajet untuk buat iklan berbayar, so anda perlu bayar guna masa. Itulah zero cost marketing. Okay, tujuan dia adalah buat zero cost marketing dulu, dapat sale, dapat untung, simpan duit, barulah simpan tabung untuk buat iklan berbayar. The next game level lah sebenarnya. Dan kalau nak buat iklan berbayar, make sure consistent, jangan stop. Every day you kena spend. Okay, dia ada game plan dia lah, topik yang lain. Okay, nombor 4 saya just nak share. Okay, nombor 4, kenapa anda mudah kena block adalah salah satu faktor yang besar apabila anda telah buat something yang Facebook detect yang anda nak menjual. Okay, selling something. Macam ni tuan-puan, untuk explain benda ni macam ni. So dalam Facebook ni, okay, Facebook telah cipta satu butang khas di tepi tu, nampak group. Okay, kepada orang-orang yang menyatakan benda ni tak betul, bagi saya pelik lah. Kalau benda ni tak betul, kenapa Facebook wujudkan menu groups? Okay, so kita kena faham tujuan dia adalah untuk kita ada community lah. Contoh penduduk Pendang Kedah. Okay, dia buat satu community group untuk penduduk Pendang Kedah. Dan sebenarnya dalam ni, Facebook nak kita discussion, berbincang. Alright. Okay, so kita kena faham menggunakannya. So janganlah buat iklan menjual sangat. Okay, tapi lebih kepada share content. Okay, contoh nak jual sabun herba ni. Okay, why not you share bagaimana tips untuk urat tu tak sakit urat. Bagaimana nak rasa badan tu lenguh-lenguh dihilangkan. Share dulu tips. Okay, share tips bawah sekali, barulah selit. Barulah ada konten dalam grup community. Facebook group ni untuk bersosial, untuk berbincang sebenarnya. Contoh macam case ikan siakap. So ramai orang pergi discuss tentang isu ini dalam grup-grup Facebook ataupun apa-apa news. Alright. Kalau buat macam ni, kan, siapa yang nak tengok iklan anda dan nak buat interaksi? Sebab anda direct menjual macam ni. Okay, why not? Share lah tips. Share tips. Okay, saya nak tekankan. Cara untuk berjaya dalam zero cost marketing adalah share. Buat sharing. Bukan buat sales sangat. Okay, kalau anda buat sharing tapi pandai selit sale, itu yang akan berjaya. Okay, kenapa anda mudah kena block? Sebab Facebook detect anda gunakan Facebook group tu memang totally untuk menjual. So macam mana dia tahu adalah memang dia tahu by ayat lah. Okay, and by content posting. Cara yang saya eksperimen dan korek selama bertahun-tahun. Okay, 2-3 tahun saya korek. Saya cuba eksperimen. Saya ambil satu ayat iklan, saya letak dekat saya punya What's on your mind personal Facebook, dan dia keluar selling something.
Dia keluar macam ni. Are you selling something? Okay. You selling something. Dia tanya. Saya post iklan saya dalam Facebook personal saya, dia terus keluar. Are you selling something? Okay, bermaksud Facebook dah detect yang anda nak menjual. Alright, dia tahu dah. Okay, based on perkataan-perkataan yang menjurus ke arah jualan lah. Macam harga, RM, ringgit, diskaun, promosi, sale, offer. Alright, so you intention sekarang adalah nak posting ke dalam group tapi nak menjual. Alright, so bila dia detect macam ni, saya cuba ambil iklan saya, pergi buat activity post ke group tu secara high volume lah. Sehari saya post sampai 50-60 kali. Dan menyebabkan memang saya kena block. Alright, sebab by tujuan asal group ni untuk posting perbincangan. Untuk posting dalam group tu, community posting. Berbincang untuk menimbulkan engagement, untuk bagi orang respon. So cara yang saya buat, saya adjust balik iklan saya, okay, supaya tak nampak ke arah menjual sangat. Tapi bila orang baca, orang tahu boleh beli. Okay, kita kena pandai buat content marketing. Dan bila saya post dekat Facebook personal, dia tak ada keluar apa-apa. Saya post, dia tak keluar apa-apa. So saya pakai balik iklan tu, buat massive, okay, dan tak kena. Okay, inilah salah satu contoh kenapa setengah orang dia mudah kena block, kena ban. Disebabkan anda nak post dalam grup ni, dia sebenarnya ke arah content, sharing ataupun cerita-cerita lokaliti, bincang tentang berita, bincang tentang kejadian, tanya soalan, okay, dalam tu. So kalau nak menjual hard sell gila-gila, actually you kena buat di marketplace, okay, itu pun ada limit, dan of course buat Facebook ad. Alright, kalau betul-betul nak menjual gila-gila, tapi Facebook ad pun still kena ikut polisi Facebook yang saya share tadi. Okay, Facebook polisi yang saya share tadi. Okay, ini buat Facebook ad pun kena ikut, even though you nak bayar dia, kena ikut. Okay, facebook.com/policysss ada juga restricted content, judi tak dibenarkan, promotion of online pharmacies tak boleh. Kalau anda bukan produk-produk farmasi, anda perlu dapat legal script daripada government. Okay, financial and insurance product and services kena dapat. Okay, itu yang sebab pinjaman Malaysia tak boleh tu. Branded content, ini barang kopi ori, right. Crypto tak dibenarkan. Okay, ini beberapa lah. So itulah antara beberapa benda yang saya nak kongsikan. Ada 4. Okay, banyak lagi yang saya boleh bincangkan. Alright, kenapa anda mudah kena ban, kena block. Alright, ini antara beberapa contoh. Dan saya kembali kepada diri saya, jom kita tengok komen. Saya jemput kalau tuan-puan nak bertanyakan soalan, dipersilakan, tak ada masalah. Okay, kalau ada soalan, apa-apa soalan lah tentang kenapa kena bila saya pakai F-Boom ni mudah sangat kena block, kena ban. Bila saya tak pakai pun memang saya kena block, kena ban juga. Alright, untuk pengetahuan tuan-puan, software F-Boom daripada Solvy ni baru terbina pada tahun lepas, bulan 8 sebenarnya. Bulan 8 bermaksud baru setahun 3 bulan. Okay, tapi isu kena block, kena ban oleh Facebook ni adalah sejak 2013, 2014. Tak tahulah, ada orang kena lebih awal pada saya lah. Saya pun dah bertahun dah 5-6 tahun dah kena ban, kena block ni. Saya dah pernah rasa. Saya masa tu tak pandai, tak ada knowledge ni, dan tak ada orang nak ajar. Saya buatlah 5-6 account untuk beriklan menjual penapis air, untuk beriklan menjual apa-apa sajalah dalam online. So sampai satu tahap 6 account saya kena block daripada posting ke dalam Facebook group, daripada posting dalam marketplace. So saya memang tak ada cara terus nak beriklan dalam Facebook kecuali Facebook personal lah. Dan masa tu situasi saya adalah saya memang susah. Saya tak ada duit untuk buat Facebook ad. Walaupun orang cakap alah RM50 je.
Kan RM40 je. Buat je lah Facebook ad tu. Orang boleh cakap lah, tapi kita sendiri yang rasa ni kan, RM40 tu aku boleh hidup 2 hari kot. Minyak motor, makan, alright, pergi kerja kan, boleh hidup 2 hari. Saya berada di level macam tu tuan-puan. Bukan saya tak nak buat Facebook ad masa tu. Saya memang tak ada duit gila. Hujung bulan selalu terpaksa pinjam daripada kawan. Okay, mungkin ramai orang berada di seperti saya, tapi adakah anda dah terlepas peluang? Anda tak boleh nak buat marketing dah ke? Inilah tujuan dia, supaya saya nak, kalau anda pernah berada di contoh saya nak bagi peluang untuk anda berjaya juga buat jualan, kemudian kumpul duit dan buat iklan berbayar. Kita daripada Solvi nak membantu orang Malaysia lagi ramai boleh buat Facebook ad ataupun TikTok ads ataupun Google ads. Saya nak, dan daripada Solvi sebenarnya nak lebih ramai usahawan online di Malaysia ada bajet lagi besar untuk teruskan buat ke medium iklan berbayar. Okay, ini perjuangan kami. Okay, kita punya perjuangan bukan nak pergi cari orang yang dah boleh buat iklan berbayar sehari beratus-ratus, beribu-ribu. Tapi perjuangan kami adalah nak bantu orang yang terjelepuk dekat dalam tanah. Orang yang memang dah rasa aku tak boleh dah buat bisnes online. Itu perjuangan kami. Okay? Alright. So, soalan, letak link WhatsApp boleh ke? Boleh. Boleh. Tapi test dulu iklan tu. Okay, ambil copywriting berserta link WhatsApp. Okay, letak ke dalam Facebook personal. Adakah dia keluar? Are you selling something? Kalau tak keluar, continue. Ataupun adakah dia keluar? Your listing has been reviewed. Kalau dia keluar your listing has been reviewed, bermakna mungkin iklan kita ada risiko, ada kemungkinan melanggar polisi Facebook lah. So adjust sampai tak keluar. Okay, sebelum nak guna copywriting ataupun gambar, pergi post dulu dalam Facebook personal, test sampai dia tak keluar apa-apa notifikasi. Yang ini bukan masalah software, tapi sekarang ni Facebook telah, ini saya nak ceritalah kepada anda kenapa situasi ni berlaku. Kawan saya pun kena. Okay, ini bukan software dan sebagainya. Ini cara anda gunakan Facebook cara salah. Kadang-kadang anda tak faham. Okay, sekarang ni ada masalah, banyak hacker dan orang hack lah daripada Vietnam. Saya pernah kena daripada Vietnam. Dia hack akaun personal anda. Ni cerita dia, apa yang berlaku saya cerita dulu. Dia hack akaun personal anda daripada Vietnam, Rusia dan sebagainya. Dia hack akaun personal anda, bukan dia nak curi identiti anda, dia bukan nak curi akaun anda. Dia nak curi anda punya ads account. Bermaksud dia hack anda, dia pergi buat iklan berbayar Facebook tapi anda yang kena bayar. Banyak benda ni berlaku, so menyebabkan ramai orang komplain. Sebab saya tak buat iklan berbayar pun, ada orang yang tak tahu pun buat iklan berbayar Facebook ad. Tapi tiba-tiba dia check balik bila nak buat, ada iklan dah running sampai certain amount, kemudian tak dibayar. Ataupun ada yang kena macam kawan saya, dia letak ads account dia, bank card, iklan tu dah jalan sampai 2,500. So dia kena charge macam tu je. So menyebabkan Facebook ketatkan security. Okay, kenapa anda kena block dan kena lock? Ada dua perkara. Nombor satu, anda terlampau banyak login akaun Facebook anda di merata-rata device. Cuba jangan akaun yang anda pakai betul-betul ni, jaga dia. Jangan login merata. Jangan login log out, login tak merata tempat. Dia menyebabkan sistem rasa curiga. Kedua, kalau boleh anda elakkan, kalau nak jaga akaun Facebook, elakkan menggunakan Wi-Fi public. Sebab Wi-Fi public ni banyak di-share. Macam saya nak menjaga akaun saya hanya gunakan modem saya. Even though saya melancong, saya pergi hotel, saya bawa modem saya. Saya tak guna Wi-Fi hotel kalau saya nak jaga akaun Facebook. Okay, itu antara dua perkara. Ataupun anda login banyak device, internet pula berbeza. Contoh anda berada di sini, tiba-tiba sistem detect yang anda login dekat KL. Anda berada di Johor, sistem detect anda login dari KL. Mungkin ada orang tolong login pada anda. Pada masa yang sama, tempat berbeza. So nampak pelik. So dia akan lock. Dia akan lock tu bukan dia nak ban. Dia nak semak identity. So anda kena masukkan IC dan lesen dan sebagainya lah. Pakai F-Boom kena create banyak Facebook kah? Okay, dia soalan dia macam ni. Tujuan dia untuk multiply. Dia ibarat macam ni lah. Orang buat bisnes. Okay. Orang buat bisnes kedai makan. Kenapa dia tambah kedai makan?
dia buka cawangan untuk menambahkan potensi dapatkan jualan lebih tinggi. So kalau kita ada app boom, dia boleh run multiple account Facebook. So kalau ada multiple account Facebook, banyak-banyak account Facebook tu, let's say you ada 3, dia boleh reach more people lah. You boleh 3 account, post iklan, post content lah. Kalau boleh post content, jangan post iklan menjual. Post content serentak. Activity marketing tu lagi besar lah. So itu sahajalah jawapan dia. Okay. Okay, so betul okay. Sebab saya tengok macam ni, ilmu yang ramai orang belajar, Facebook Ads, saya sendiri belajar, sangat bagus. Sangat penting untuk digunakan. Tapi tengok balik keadaan kita. Okay, macam saya boleh cakap lah. Alah, sehari 100, murah je. Saya berada di level macam mana sekarang. Tapi dulu saya ingat balik, zaman saya 4 tahun lepas, iklan tu jalan RM30, tak dapat sale, saya dah sakit, dah seram sejuk dah. Sebab RM30 tu kita nampak besar. So kalau you rasa RM30 masih besar untuk you kena kumpul duit dulu. Dan make sure belajar lagi. Okay, ini pesanan saya lah. Kita tak nak lah anda nanti buat iklan berbayar dan anda salahkan Facebook pula. Alright, sebenarnya kita yang belum ready that game. Okay, guna wifi rumah boleh, tapi untuk lebih selamat, saya punya macam ni. Kalau wifi saya, ada tetamu datang rumah minta wifi, saya kurang izinkan. Sebab saya takut dia punya account Facebook tu buat something yang pelik, then dia login wifi saya, then ada risiko besar. So wifi rumah saya untuk ahli family saja. Orang luar main nak minta wifi, saya kata tak ada lah. Bukan nak kedekut tapi nak menjaga account. So dia orang tak faham. Yes, betul Rosita, dah dapat dah. Okay, betul Okay, itu antara beberapa soalan yang telah saya cuba jawab. Dan bagi saya, akaun Facebook bagi saya ni sangat penting. Sebab dalam akaun Facebook ni saya pakai untuk app boom, saya ada run juga iklan berbayar. Okay, so ada orang tanya, dah ada app boom, kenapa you buat iklan berbayar juga? Okay, jawapan dia macam ni. Okay, tengok level kita lah. Kalau kita boleh buat iklan berbayar, kita buat. Dan kalau saya buat iklan berbayar, di samping saya jalankan app boom. So kalau ada sale daripada app boom tu, untung itu adalah bersih. Saya boleh ambil sale daripada app boom yang saya pakai. Sale tu, untung itu saya cover kos iklan berbayar saya, which is more effective untuk saya lah. Macam tu. Okay, alright. So dekat group pun iklan saya keluar, dekat newsfeed pun iklan saya keluar, dekat marketplace pun iklan saya semua keluar. So saya control the placement. Semua tempat saya kalau boleh nak ada. In fact sebenarnya the real marketing adalah tuan-puan tak boleh fokus sahaja Facebook. Kalau the real marketing company besar, dia tak ada dalam Facebook sahaja. Dia akan ada di mana-mana tempat yang boleh ada. Dia pergi iklan kat TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, TV, radio, billboard, Google, nampak? Itu the real. Okay? So anda kalau nak marketer, bukan sekadar Facebook sahaja, you need to be multi-channel distribution. Okay. Okay, Abum ni guna personal Facebook yang tukang post, tapi dia boleh share juga Facebook page lah. Saya share, okay, kenapa kat Abum saya follow tapi bila check page tak bergerak. Saya share post Facebook page tapi guna Facebook personal. Okay, yang ni kena check balik. Share post to group fungsi tu, adakah pakai share post to group? Alright, guna ID posting tu. Okay, kalau ambil link dia terus letak dekat post to group, dia tak akan naik dia punya bilangan share. Tapi iklan you memang akan ada dalam tu. Cuma butang share punya amount tu tak akan naik. Kalau nak naik kena pakai share post to group. Ini yang benda yang saya sukalah. Okay, betul cakap Mama Cuni macam ni. Saya kalau boleh macam ni. Sebelum saya buat iklan berbayar, idea saya pakai dulu Abum, saya test dulu iklan saya. Saya buat iklan, copywriting, gambar video. Saya tak terus test dekat Facebook Ads sebab situ kan nak kena test banyak, perlukan duit untuk speed test dan sebagainya. So saya ada masa, saya ada usaha, saya pergi test guna Abum dulu. Kalau iklan di Abum guna Facebook group ni pun tak dapat respon, means iklan tu kalau saya run ads nanti pun hancur punya. Lebih baik saya buat test yang lain. Saya test dekat Facebook group, dekat Abum ni, ada dapat respon yang baik. Then baru saya pergi ke iklan berbayar.
Itu idea yang tuan-puan boleh buat lah kalau tuan-puan run everywhere jugalah kan. Nampak, you boleh split test, kepada yang faham lah, you boleh split test secara percuma. Okay, split test tu lah yang paling paling keluarkan duit lah sebenarnya. Okay, nak mula iklan bukan terus mengharapkan satu jenis copywriting, satu jenis video, satu jenis headline sahaja. Kena test banyak-banyak. Okay, so you boleh gunakan Airboom ni untuk split test untuk you. Kalaulah secara zero cost ni pun dah iklan tu tak power, dah pergi ads pun lebih kurang sama sahajalah, sebab orang yang lihat iklan still manusia. Okay, faham? Menarik Okay, so saya dah sampai ke hujung perkongsian saya. Yang mana baru masuk boleh tengok balik rakaman di dalam Facebook page Solvi Hero, Facebook group Solvi Private. Rakaman memang ditinggalkan sebab dia live dalam Facebook page, live dalam Facebook group ni dia lekat, dia automatic lekat. Kalau dalam Zoom ni of course kita kena download recording dan bagi. Okay, okay. Saya lebih suka tengok Facebook di handphone. Yes, itu pengguna. Itu pengguna of course mereka akan tengok di handphone. Tapi kita sebagai business owner sebenarnya you kena ada laptop dan PC lah. Kalau you nak buat Facebook app pun kena ada komputer, app pun kena ada komputer lah. Lebih better lah. Lagipun komputer ni boleh gunakan macam-macam, Excel, PDF dan berbagai lah sebenarnya. Alright, so itu sahaja perkongsian daripada saya pada malam ni. Kita jumpa lagi di next session, saya akan announce. Alright, dan terbaik terima kasih kepada yang sudi bersama saya malam ini, dan saya mohon memohon maaf lah jika apa perkongsian saya ni tidak bagus, okey, apa yang saya cakapkan tidak tepat, okey, saya sekadar sharing sahaja, ada perkataan-perkataan yang tidak bagus untuk anda dengar, okey, saya mohon kemaafan lebih awal lah kepada tuan-puan, dan saya doakan, dan daripada Solvi kita, semoga tuan-puan, semoga anda jumpa anda di puncak kejayaan. Pasti boleh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Selamat malam. Enjoy your weekend. Alright. Terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.